Iaitu sembang santai lah. Masih lagi kita nak sembang-sembang sambil bersantai. Tapi pada hari ni kita nak share tentang apps iMovie. Okay, apps iMovie ni yang memang dah sedia ada lah dalam iPad. Jadi kita tak payah fikir dah nak beli ke, nak bayar ke apa, sebab dia memang bagi kita secara percuma. So okay lah. Jadi pada malam ni saya iaitu Siti Julia lah binti Mustafa. Saya daripada MRSN Taiping, merupakan Apple teacher dan telah mengajar di MRSN Taiping lebih kurang 19 tahun dalam subjek chemistry. Okay, manakala partner saya pada hari ini, malam ni, ialah Cikgu Nur Zakiah binti Buang dari MRSM Tun Ghaffar Baba. Beliau juga adalah Apple teacher dan beliau mengajar subjek biologi. Okay, jadi hopefully sharing kita pada malam ni bolehlah membantu kan rakan-rakan. Okay, kemudian untuk malam ni macam biasalah kita akan bersiaran selama 1 jam insya-Allah, termasuk sesi soal jawab. Tapi sekiranya berlaku perkara di luar jangka, kita akan bagi link yang barulah di Telegram Applet. Kemudian peserta boleh unmute dan bertanya soalan atau ajukan di chat room, ataupun kalau nak on mic pun tak apa sebab kita nak buat sharing kan. So okay je, no problem. Okay, kemudian akhir sekali ada borang maklum balas yang akan kami bagilah. Okay, alright. So pada malam ni saya nak teruskan dengan yang pertama sekejap, ada orang minta link pula. Kejap. Kak Zaid dah start record ke? Dah record. Right. Okay. Alright. Okay, so saya terus pergi. Okay, yang pertama sekali saya nak tunjukkan iMovie. Okay. iMovie dia punya bentuk apps ni yang bentuk star tu lah. Okay, yang bentuk star tu. Okay, kemudian pertama sekali saya nak tunjukkan satu contoh video yang saya hasilkan untuk subtopik chemistry. Sebab saya mengajar chemistry kan, jadi kita buat chemistry lah. Tapi sebenarnya buat video ni tak kisah subjek apa pun. Kalau bukan untuk subjek pun, untuk suka-suka pun boleh. Saya selalu mula dengan suka-suka. Kemudian baru kita pergi kepada subjek. Okay, jadi untuk malam ni saya akan pergi satu subtopik dalam chemistry tu, tajuk dia soap. Jadi saya akan sharekan lah sikit je dia punya hasil lah. Ni, okay, so bila kita buka iMovie tu paparan dia macam ni lah. Okay, so saya tunjuk dulu lah. Julia tak pilih yang tu kot. Tak dengar audio. Oh ya, tak ada suara. Rasanya Julia pilih yang pertama kot. Pilih yang kedua. Sekejap. Keluar dulu. Okay. Oh, saya tak pilih. Sorry. Okay. Semoga lambat pula. Boleh? Share content tak masuk lagi? Tak masuk? Dah. Stop. Sekejap. Dah. Tadi dah keluar dah? Dah. Oh, kenapa kat skrin saya tak keluar? Tak apa. Okay. Tekan yang edit tu je. Rasanya tak keluar kot. Kat skrin saya tak keluar. Okay. Dekat skrin kat saya ada iPad so, ada. tekan play terus Tekan play je terus. Play terus Okay, alright. Oh, dia bounce lah. Dia pause Sekali lagi. Sebenarnya kami bertukar guna Webex ni sebab tadi Teams tak keluar suara. Tu yang kami tukar kepada Webex. So, sekejap. Harap-harap boleh jugalah Webex ni sebab tadi try jadi. Okey, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih sikit doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh tak? Tak keluar lagi? Tak. Ayo. Okay. Now keluar. Dah pergi dekat? Dah keluar. Dekat Okay, iPad dah. dah keluar. Boleh tekan play Cuba. Itulah dekat MacBook tak? Okay, boleh play Okay. Dengar. Okay, before you wash your clothes, don't forget to put some soap. I wonder what happened in the washing machine. Oh no, where I am? I'm spinning. Oh, oi. Oh, Alhamdulillah, it's just a dream. I think I better go and wash my clothes now. Okay. Okay, itu adalah video yang saya share tadilah. Semua orang nampak ke? Boleh dengar tak video tu? Itulah Sebab nak dia tanya. ada suara, dia ada music. Oh, tak nampak. Ada yang boleh, ada yang tak nampak. Tapi betul, dekat MacBook tak keluar. Dekat iPad dia keluar. Oh, okay. Okay, sebenarnya itulah saya punya dekat MacBook pun tak keluar apa-apa, kosong. Tapi betul. dekat iPad memang boleh nampak lah. Okay, ada juga yang boleh nampak dan boleh dengar. Okay, Alhamdulillah. Yang boleh nampak dan boleh dengar. Okay, sepatutnya memang seperti yang cikgu nampak dan dengar tu lah. Kan? Video tu. Okay, tapi tak apa. Kita akan pergi satu-satu. Macam mana saya boleh hasilkan iPad tu. Saya rasa saya kena stop sharing balik sebab dia macam tak masuk ni. Saya akan betul. Ambil kan, yang macam biasa. Tak mau ambil yang biasa. Okay. Okay, alright. So, tak apa, cikgu yang mungkin ada yang nampak tapi tak boleh dengar tu, saya rasa kadang-kadang lah, tak pasti audio kat mana. Sama ada kita punya iPad ke kita punya MacBook ke tu, saya pun tak sure. Okay, tapi kat sini kita nak tunjuklah masa saya hasilkan tu. Okay. Alright. Ini saya share yang biasa. Hopefully nampak lah. Kenapa MacBook tak boleh? MacBook tak keluar. Agaknya mungkin setting kita kot. Tadi padahal okey kan? Cuba kalau dekat MacBook dekat tu. iPad cikgu nampak tak? Julia, cuba kita try stopkan video dekat MacBook tu. Jadi tak? Stop video Okay, sekejap. Sebab wondering juga why tak keluar Kalau duduk share boleh pula, ni tak ada pula. Aduh. Okay, sekejap. Okay, tapi saya sangat berharap cikgu-cikgu nampak dekat skrin. Sebab saya pun tak tahu apa yang dekat skrin sekarang. Saya punya iPad tak mau keluar pula. iPad dah keluar dah? Okay, dekat iPad keluar tajuk yang tu front page lah. Yang do you know how to wash clothes tu kan? Betul. Okay. Oh, dekat telefon okay. Okay, so Ustaz Syakir dia suggest something. Keluar Webex, masuk balik. Keluar Keluar Webex. Saya try. Okay. Minta maaf lah cikgu. Saya try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Terima kasih Ustaz Syakir. Okay, saya dah keluar dan saya dah masuk balik. Alright, okay. So sekarang saya nak tunjukkan yang pertama sekali bila kita buka iMovie. Okay, tadi yang saya tunjuk tu iMovie tu yang ada bentuk star. So kita akan nampak paparan macam ni lah. Okay, itu semua ialah video-video yang kita dah hasilkan. Okay, lepas tu kita akan, untuk kita buat video yang
kita yang terbaru, kita pilih yang tambah tu. Okay, kita klik yang plus. Okay, yang plus tadi. And then dia akan ada dua movie dengan trailer. Okay, so untuk malam ni kita akan pergi movie. Tapi saya nak tunjuk sikit je pasal trailer. Okay, so trailer ni macam kalau kita tengok movie kan, macam okay lagi sebulan nak keluar movie cerita apa, kartun Frozen contoh. So dalam sebulan tu dia dah bagi kita teaser lah. Okay, macam ni cerita dia sikit-sikit. So yang ni pun cikgu boleh guna untuk pengajaran. Okay, kalau macam cikgu sejarah tu dia ada satu template macam ni. Okay, yang ni memang template sejarah. So cikgu boleh tengok dan boleh play, tengok dia punya template dia macam mana. Nanti kalau kita buat movie, kalau kita buat trailer, dia akan keluar macam mana. Yang ni semua gambar-gambar yang ada dalam ni movie tu cikgu boleh edit lah, masuk movie cikgu sendiri, macam tu. So dia dah ada template. So yang ini memang cantik lah kalau untuk sejarah ke, geografi ke kan ada. Okay, kemudian ada banyak lagi macam-macam yang cikgu boleh cuba. Okay, kalau macam cikgu PJ tu saya suka adrenaline. Dia macam ada semangat sikit kan. So macam boleh masukkan. So dia dengan dia punya music semua dia dah ready dah. Music dia semua ada. Okay, yang ni saya play ni tak ada music lah. Sebab tadi saya play music dia macam tak ada. Okay, tapi cikgu boleh play, main lah dekat cikgu punya iPad. Ini adalah trailer. Jadi template dah ada, cikgu boleh create je. Dia ada button create ni. So create kat situ. Okay. So ini adalah trailer. Tapi pada malam ni kita tak nak bincang pasal trailer lah. Kita nak bincang pasal movie. Untuk trailer tu insyaAllah kalau ada permintaan mungkin next lah kot kan. Okay, insyaAllah. Okay, so untuk yang hari ni saya akan gunakan video saya yang SOAP ni je lah. Tapi bagi cikgu-cikgu yang nak hasilkan video yang pertama, cikgu pilih tanda plus. Samalah macam tadi, plus. Pilih movie. Kemudian bawah sekali ada create movie. So pilih create movie. Tu semua gambar masak-masak. Okay. Selain pada buat movie pasal bahan kimia, buat bahan masak juga. So paparan cikgu akan jadi macam ni lah. Yang ni yang pertama. Okay. So saya tak mau tunjuk sebab sesi kita sekejap kan. Jadi mungkin nak tunjuk sikit-sikit tu saya akan tunjuk terus pada video yang saya dah buat. Okay, yang inilah. Okay, pertama sekali untuk yang cikgu nampak ni, yang saya cakap, do you know how to wash clothes, semua tu, itu saya buat atas Keynote. Semalam ada sesi Keynote dah kan. So ini semua atas Keynote. Okay. Dia terkeluar. Sharing has ended. Okay. Sekejap. Okay, masuk balik. Okay. Ya, kalau sharing melibatkan audio ni problem sikit. Tapi yang ni saya tak pilih audio. Tak nak. Okay. Nampak ke? Nampak. Dah keluar. MacBook tak nampak lagi. Betul. MacBook tak nampak lagi. MacBook tak ada. Okay. Okay, tak apa. So sekarang saya tunjukkan. Okay, yang pertama sekali yang ini memang saya gunakan Keynote lah. Jadi apa yang saya buat semua saya type dekat Keynote apa semua. Kemudian saya lukis untuk yang mesin basuh tu saya lukis. Kemudian saya buat animate lah. Animate dia gegar-gegar tu. Semua itu semua berlaku dalam Keynote. Kemudian saya transfer dalam bentuk movie masuk ke dalam iMovie. Okay, so ini semua adalah atas Keynote. Okay, settle lah satu page. Okay, kemudian gambar seterusnya, okay, video masukkan sabun apa semua, ini kita record macam biasa je. Cikgu basuh baju ke apa, cikgu buat apa pun, cikgu record pakai kamera biasa lah, tak kisah kamera kat phone ke, kamera dekat iPad ke. Nak senang terus ke iPad lah sebab kita nak terus edit dekat iMovie kan. Jadi terus je cikgu record. Okay, ini semua video saya memang ambil je. Okay, kemudian okay, yang ini mesin basuh pun spinning, kita record movie biasa. Okay, kemudian kalau cikgu nampak tu saya tengah berenang kat dalam tu. Okay, itu saya menggunakan konsep green screen. Okay, green screen yang saya ambil ni memang saya ambil atas layar hijau lah.
Ini saya ambil di studio Emerson Typing. Kebetulan Emerson Typing ada studio, so saya gunakanlah kesempatan yang ada. So saya ambil gambar kat situ. Kemudian yang nampak saya spin tu, itu kita edit di Keynote. Okay, saya edit Keynote menggunakan rotation. So seolah-olah saya rotate lah bersama dengan baju tersebut. Jadi tak ada suara Yang itu memang tak ada suara. Itu semua movie bisu je. Masa saya record tu memang tak ada suara. Cuma saya duk gerak-gerak tangan je and then saya rotate dekat Keynote. Okay, kemudian yang ini atas Keynote saya buat tracing. Saya lukis menunjukkan saya sebenarnya bermimpi lah tadi yang masuk dalam washing machine tu. And then saya bangun tidur. Ini semua atas Keynote. Okay, ini juga atas Keynote. Okay, sebenarnya gambar ini dari buku teks chemistry tingkatan 5. Saya memang ambil buku teks, saya just tekap je. Saya tak mau ambil gambar daripada buku teks. So saya tekap, saya lukis sendiri semula. Okay, saya lukis semula. Okay, sebenarnya cikgu boleh buat animate juga. Ni gambar yang bergerak-gerak ni boleh di-animatekan. Cuma yang ni saya buat gambar static je. Okay, so basically itu yang saya buat untuk movie. Untuk susunan movie. Okay, kemudian kalau cikgu tengok yang ini, yang warna hijau ni. Okay, warna hijau kat bawah. Dia ada tulis simple. Okay, simple tu adalah music untuk iMovie yang saya gunakan ni. Cikgu boleh pilih dekat bentuk roda tu, setting. Okay, dekat setting. Okay, sekarang saya pilih theme soundtrack. Okay, kalau saya off, ini sekarang dia on Kalau dia biru dia on. Kalau dia off, cikgu tengok hijau saya kat bawah tu hilang hijau tu hilang. So bila hijau tu hilang maksudnya dia tak ada bunyi, tak ada music background, dia tak ada. Okay, jadi saya on. Bila saya on dia akan follow yang simple tu lah sebab saya pilih simple. Kalau saya pilih travel boleh juga. Okay, katakan cikgu nak pilih travel. Cikgu klik travel, nanti dia akan keluar bunyi lain. Dia bunyi according to theme yang kita pilih lah. Saya suka simple tu sebab bunyi dia macam catchy lah. Okay, kemudian sikit-sikit lah saya terangkan kat sini sikit Okay, kemudian fade in from black. Itu maksudnya bila permulaan movie kita nak dia terus masuk terkejut macam ni ke atau kita nak dia mula, kalau kita tengok movie kan dia macam hitam lepas tu dia terang. So cikgu boleh pilih. Katakan sekarang saya off. Okay, sekarang saya off fade in from black tu saya off. Jadi sekarang saya on. Bila saya on kan dia warna hitam. So cikgu tengok saya punya page yang pertama tu hitam. Cikgu cuba play. So dia akan hitam. Bila hitam baru dia akan masuk kita punya slide. So itu pilihan cikgu lah. Kalau cikgu nak dia hitam dulu and then baru slowly keluarkan gambar pun boleh. Okay, kalau tak nak just off lah. Macam saya untuk video ni saya tak nak, saya terus off. Okay, lepas itu fade out to black. Pun sama juga. Maksudnya ending kita nak dia terus terpadam macam ni ke ataupun kita nak dia slowly jadi gelap. Macam saya bila ending saya suka dia slowly jadi gelap. Sebab itu saya on kan fade out to black. Okay, kalau saya off, okay, video kita akan habis macam ni. Cikgu tengok beza bila kita off kan fade yang color black tu dia akan habis stop. Macam tu je. Tapi kalau kita on dia akan habis macam cantik lah, macam movie lah. Sini semua je. Rasa macam cantik lah kan. Okay. Kemudian changes speech ni untuk kelajuan movie kita lah. Selalunya kita biar je lah dia on. Okay. Kemudian apa lagi? Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kalau cikgu nak masukkan video lah. Okay, contoh Masuk tunjukkan Kak Zaid. Dekat iPad keluar. MacBook tak keluar. So memang kena ada bantuan lah. Okay, so kita tunjuklah sikit macam mana cikgu nak masukkan video. Okay, katakan cikgu nak masukkan video di sinilah. Okay, kalau di sini. Ataupun kalau di depan sekali. Okay, saya tunjuk di depan. Okay, katakan cikgu nak masukkan video. Okay, saya ambil yang inilah contoh. Okay, bila kita klik video yang kita pilih, cikgu akan nampak ada 3 option. Okay, option tambah. Okay, tambah.
tambah maksudnya kita terus tambah di tempat yang kita nak lah. Okay, katakan cikgu dah kata dah okay, dah decide kita nak letak kat depan. Okay, just klik tambah. Okay, so dia akan masuk kat depan. Tapi katakan tak nak lah, tak suka, tak nak kat depan, nak pilih, nak play dulu ataupun cikgu tak tahu, tak ingat dah. Kita banyak video, so tak ingat video mana yang kita nak pilih. So cikgu boleh play dululah. Bila kita klik play yang tengah ni, dia akan tunjuk dulu dekat kat sini. Okay, video apa. Okay. Bila dah betul baru cikgu pilih yang tambah. Okay, kemudian dia ada titik 3 belakang tu. Okay, titik 3 yang pertama dia ada cut away. Okay, nanti kita bincang kemudian selepas ini. Okay, kemudian dia ada picture in picture. Kemudian dia ada split screen dan kemudian dia ada green ataupun blue screen. Jadi cikgu boleh pilih mana-mana satu yang cikgu nak lah. Okay, untuk yang video saya berpusing tu, saya memang pilih green ataupun blue screen. So maksudnya bila cikgu nak buat green screen, kalau tak ada green screen, cikgu ada blue screen je. Dekat rumah ada cat biru. Boleh pun boleh juga. So cikgu klik di mana yang cikgu nak dekat mana yang cikgu nak letak lah. Okay, itu. Kemudian untuk yang suara, recording 7. Kalau cikgu tengok recording 7 yang saya cakap, alhamdulillah rupanya it's just a dream kan. Sebenarnya itu mimpi kan. Okay, yang ini saya cuma record guna direct dari iMovie ni dekat speaker ni. Kalau cikgu tengok, cikgu klik je speaker. Bila cikgu klik speaker, dia akan keluar record. Kat mana yang cikgu nak record, dia akan exactly keluar kat situ. So cikgu klik je record. Contoh Hai semua kawan-kawan, selamat datang. Stop. Jadi dia akan bagi kita pilihan sama ada kita nak cancel, tak sedap dah suara, cancel. Ataupun nak retake, boleh retake. Kalau nak review, kita dengar baliklah apa yang kita review. Dan kalau kita dah bersetuju, kita pilih accept dan dia akan masuk terus dekat mana yang kita masukkan tadi. Ni recording, mana dia tadi? Keluar kat mana? Tengah-tengah. Tak masuk Recording. Kat tengahnya. Tengah tu kot. Recording 3 Maksudnya? kat situ kot. Nak play pun nanti cikgu tak dengar ni. Sebab kita dah tak boleh nak share yang bunyi tadi. Kalau nak share yang bunyi tu kena buat daripada mula tadi. So itu cara kita recording kat sini. And then yang kamera sebelah tu kalau cikgu nak direct ambil gambar lah. Tengah-tengah buat movie tiba-tiba cikgu rasa nak ambil gambar yang ni lah. Boleh direct ambil gambar. Just klik dekat kamera tu lah. Ni saya tutup kamera saya dengan saya punya ni dapat. Alright. Kemudian itu video, media. Kemudian cikgu boleh masukkan foto ataupun video. Terpulanglah apa-apa saja media yang cikgu nak masukkan. So itu adalah video yang pertama untuk subjek chemistry yang saya nak share lah. Kemudian saya akan serahkan pada Cikgu Zakia untuk Cikgu Z nak share macam mana kita nak buat green screen tu. Yang ni. Yang green screen pusing-pusing. Tapi untuk subjek bio pula. Kan? Kak Z kan? Terima kasih Cikgu Julia. So it's my turn lah. Tapi itulah masalah kita. Saya pun tak boleh tengok sama ada monitor ni keluar ke tidak. So Cikgu Julia kena bantu, boleh? InsyaAllah. Kak Z, cuba keluar daripada ni, MacBook. Keluar MacBook nanti keluar semua. Tu keluar. Keluar. Setting, alamak, sorry. Okay. So nanti keluar semua. Dah keluar. Alhamdulillah. Mine dah keluar. Ada, boleh? Okay. Ni contoh lah. Saya nak tunjukkan 2 contoh di mana kita boleh gunakan green screen tadi, application green screen dalam memulakan subjek. Saya ambil contoh yang hard ni dululah. Kita tengok sama-sama. Class, we have learned about the blood circulatory system before, and heart is one of the component consists in the system. Do you know that your heart is as big as your fist, and the heart is located between the lung in the thoracic cavity? Ni satu video lah. Mungkin kita boleh trigger kan. Cikgu cikgu pegang jantung. Macam mana cikgu buat? Tadi Cikgu Julia ada terangkan. Jantung tu saya buat gunakan Keynote. Dan saya gunakan application green screen untuk edit.
Okey, dan ni satu lagi video untuk okey, untuk permulaan. Okey, kita nak cerita pasal perbezaan antara animal cell and plant cell. Hi everyone. We have learned about the organelles contains in the cell before, right? So today, teacher have the animal cells and also the plant cells. Can you see the differences between the animal cells and the plant cells? And can you give me the similarities between these animal cells and the plant cells? Okey, so ni sebagai idea lah untuk cikgu mulakan kelas. Okey, maksudnya kita boleh bagi ni teaser dalam kita punya kelas untuk bring out the student apa yang kita nak ajar, okey, dan seterusnya lah. So tak perlulah kot kita buat video yang panjang-panjang sebab kadang-kadang budak pun trend yang saya tengok sekarang lah, remaja sekarang mereka suka enjoy YouTube channel tu sebab video dia very short and simple. Berbanding macam zaman kita dulu, kita lebih banyak tengok movie, layan video lama-lama. Jadi budak ni boring sebenarnya. Jadi mereka, generasi sekarang mereka lebih suka video tu simple and short. So kalau dia tak suka, dia akan move to the next video. So harapan kami sharing ni adalah sebagai satu idea lah pada cikgu-cikgu di mana cikgu boleh gunakan green screen ni untuk bring up the class, okay, macam mana topik yang kita nak ajar. So untuk this one, okay, saya cerita dulu yang sebenarnya asalnya macam ni tau. Okay, saya buat 2 layer. Okay, sekejap. Okay, this one. Okay, saya buat 2 layer kat sini. So yang layer yang pertama ni adalah basic yang saya gunakan Keynote. Okay, Keynote sebab kita nak nampak kita punya background movie kita tu nampak lebih smooth and professional lah. Cikgu boleh tukar colour warna merah ke warna biru dan warna hijau. Dan saya rekod di atas ni, okay, dan video di atas tu kalau cikgu tengok warna hijau tu sebenarnya saya gunakan dinding dekat rumah pun. Saya memang cat dekat rumah saya, belakang rumah tu sebab pada saya lah beli dekat Shopee, Lazada memang ada jual green screen tu. Tapi dia punya size tu kecil. Saya nak size dia lebih besar. Jadi saya beli cat dan saya paint. Okay, jadi untuk yang this one first layer saya dapat background yang lebih cantik lah. Okay, and then baru saya masukkan yang animation yang HUD tadi daripada Keynote dan saya letakkan green screen pada video yang telah direkod tadi lebih awal. Okey, jadi rakan-rakan guru jangan risau. Kalau berminat, insyaAllah kita akan buat session untuk lebih detail lagi belajar macam mana sebenarnya green screen ni. Okey. Satu contohlah. Okey. Dan yang kedua, okey. Selain daripada green screen kita gunakan objek yang kita boleh import daripada Keynote, sebenarnya green screen ni juga boleh digunakan untuk letak subtitle dalam video cikgu. Okey, contohnya kalau okey, saya tunjukkan contoh dalam subjek saya dulu. Okey. Adakan tepi jauh, lepas tu letak yang buah baru. Ni saya tak edit lagi ya. Masih draft lagi. Jangan kacau kuat sangat. Okey. Okey, lagi. Lagi. Okey. Saya lajukan
Lagi satu. Lagi satu, lepas tu saya akan zoom. Okey, satu lagi. Okey, lagi satu. Lagi last. Okey. Okey. So dekat sini saya gunakan green screen untuk masukkan instruction dalam eksperimen yang student lakukan. Sebenarnya bila kita dalam keadaan pandemik ni baru kita sedar kalau kita rajin merekod macam ni, kita boleh guna recorded video ni untuk kita share pada student yang tak ada peluang untuk masuk ke dalam lab di sepanjang PDPR sekarang. Okay. Subtitle boleh ambil titles kan daripada. Okay. Dalam iPad boleh tapi kita kena banyak tempat. Saya tak pasti kalau dulu kita boleh masukkan title saja. Dekat depan je kita boleh masukkan. Dekat tengah-tengah I'm not very sure. Sekarang dah boleh ke tidak? Julia boleh bantu saya? Julia? Boleh dah Kak Zack, boleh. Boleh dah ya? Boleh. Boleh. Okey. Sebab hari tu kalau guna MacBook saya perasan memang boleh masuk dekat banyak point. Tapi dekat iPad saya tak pernah cuba. Tapi kalau saya prefer lagi yang gunakan green screen lah. Sebab kita boleh adjust kat kedudukan mana kita nak letak kita punya subtitle tu. Dan yang kedua, ni idea lah yang saya nampak lah. Kalau untuk subjek pendidikan agama Islam misalnya, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah boleh guna untuk student mengaji, bawah tu kita boleh letakkan dia punya tafsiran dia. Jadi idea subtitle tu untuk masukkan tafsiran, recording, video mengaji pelajar. Okay. Jadi ini untuk sains lah. Okay, itu je lah kot untuk green screen. Kan? Green screen sekejap je. Kalau nak tahu mungkin lain kali kita boleh belajar lebih detail. Okay. Tapi yelah kalau green screen ni sama ada cikgu ada dinding yang berwarna hijau ataupun kain yang berwarna hijau ataupun buat dekat keynote lah. Tu option yang lain lah kalau kita buat kat keynote macam tu. Tapi macam saya memang ada dah kain hijau, dinding rumah saya pun warna hijau, so saya tempet je lah diri saya kat tepi dinding tu kan. Macam tu lah. Cuma kalau cikgu pakai kain, kalau pakai kain dia memang kena smooth lah, kalau tidak nanti nampak dia punya belakang tu macam berlekuk-lekuk macam tu. So tak berapa cantik lah. Betul. Kain tu kena betul-betul lah. Lekat kan, macam tu lah. Macam Cikgu Zakia cakap lah, budak-budak kadang tengok video lama-lama pun dia boring. So selalunya kalau cikgu buat video pun 3 minit tu kira okey lah kalau nak buat untuk lesson kan, 3 hingga 5 minit. Macam saya buat 3 hingga 5 minit saja. Saya tak nak buat lama-lama. So, nanti bila budak boring lama-lama yang point yang penting yang sepatutnya diorang dapat tu diorang dah off dah, tak mau tengok. Macam tu lah. So cikgu decide lah dekat mana yang penting yang cikgu nak pelajar tu tengok. Okay. Betul. Dan saya nak tambah lagi lah sekarang ni kalau competition ni yang saya buat ni student group kami lah. Sekarang ni competition banyak sangat yang melibatkan movie editing, digital content, jadi yang baru ni saya dan kumpulan pelajar masuk bawah Suruhanjaya Tenaga pasal penjimatan tenaga elektrik, juga menggunakan iMovie untuk edit all the video. So pun samalah kita gunakan kaedah green screen tadi. Untuk masukkan dia punya maklumat dan sebagainya. Jadi sebenarnya satu skill yang sangat penting lah kot sekarang ni kan, sebab everything competition pun semuanya nak secara online. Okay? Ya, betul. Okay. So kalau untuk kita buat editing yang biasa-biasa, saya rasa iMovie tu dah cukup dah lah untuk kita nak hasilkan bahan PNP apa-apalah kan. So saya rasa iMovie tu dah memang dah cukup dah.
Kecuali mungkin cikgu kalau rasa nak hasilkan video yang lebih lagi, itu cikgu memang kena carilah apps yang lain yang memang lebih powerful, yang memang boleh buat lebih macam-macam lah. Tapi bagi saya lah, iMovie ni untuk kita hasilkan bahan pengajaran dah cukup dah sebenarnya. Sebab kita pun bukan ada banyak masa sangat nak edit video kan. Jadi iMovie tu cepat lah kiranya. Mudah Kemudian di-handle. ya, betul. Okey, lepas tu saya nak tunjuk, saya sambung balik ke Kak Zai? Ya, betul. Okey, so Yang contoh lagi satu tu, Julia. okey, okey. Okey, saya nak tunjukkan ada satu video ni saya buat untuk subjek sejarah tingkatan 2. Masa anak saya tingkatan 2 lah. Tahun lepas dia tingkatan 2, waktu tu tahun lepas lah permulaan PKP. Memang mencabar kan. Jadi sejarah ni anak saya memang tak minat sejarah, jadi saya sendiri, mak dia pula yang kena belajar. So saya pun buatlah satu video supaya dia macam okey lah berminat nak belajar sejarah kan, macam tu. So saya tunjuk sikit, saya harap boleh keluar pula suara. Kejap Ni saya letak tadi. Sini. Okay, sebenarnya video ni saya dah letakkan dalam YouTube saya. So dalam iPad saya dah delete dah sebenarnya. So saya tunjuk direct lah dekat sini Saya harap boleh dengar lah, suara tak pasti. Dengar ke suara? Dengar. Okey. Parameswara memilih Sungai Bertam kerana 4 sebab utama. Kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama antara timur dengan barat membolehkannya mengawal laluan kapal dagang. Bentuk muka bumi yang berbukit bukau sesuai dijadikan benteng pertahanan dan menjadi panduan kapal dagang. Manakala pokok bakau dan api-api yang terdapat di pesisir pantai menjadikannya pelindung semula jadi. Selain itu, muara sungai yang terletak di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang berlabuh dengan selamat. Okey. So ini adalah sejarah tingkatan 2 yang saya ambil daripada buku teks anak saya lah. Okey. Jadi kalau cikgu tengok pada video tu tadi, ada kotak kecil yang ada saya letak kotak kecil, lepas tu ada gambar bergerak dan sebagainya. Okey, itu kita akan saya akan tunjukkan sikit kat sini lah macam mana kita hasilkan okey, so saya tak dapat nak tunjuk guna contoh yang tu sebab dia daripada YouTube kan, saya tak download semula. Okey, so yang itu saya gunakan konsep. Okey, saya ambil contoh saya ambil contoh. Okey, saya ambil gambar ni. Ni anak saya punya video lah saya ambil. Okey, saya guna yang pertama sekali bila cikgu tengok tu saya akan mulakan dengan picture in picture. Sebab dekat dalam video tu dah ada picture in picture. Okey. Picture in picture ni adalah bila okay. So bila kita nampak ada gambar petak kecil ni. Kita ada background, okey. Contoh sekarang background saya washing machine, tapi at the same time saya nak letak mungkin kat sini video saya tengah mengexplainkan tentang washing machine. Okey. So saya pilih picture in picture. Okey. So picture in picture ni terpulang. Kalau cikgu ada video pun boleh guna video ataupun gambar statik pun dia boleh juga. Okey, tapi selalunya video lah sebab kita nak menerangkan kan. Jadi kita letak dekat sini. Okey, picture in picture. Okey, kalau cikgu klik dekat sini. Dekat bawah ni. Okey, dekat gambar yang kita masuk tadi. Bukan gambar, video yang saya masukkan baru ni. Bila kita klik, dia akan keluar petak kuning kan. Okey, bila kita klik kat situ petak kuning keluar, dia akan keluar 3 option kat sebelah atas ni. Okey, option pertama yang atas tu ialah zoom. Okey, so kita try je, kita klik je zoom. So dia kata pinch to zoom. Maksudnya gambar ni cikgu boleh nak besarkan. Contoh tadi gambar anak saya kecil. So saya nak bagi orang nampak sikit anak saya tu. So kita besarkan.
Contoh macam tu lah. Okay, katakan kita nak dia penuhkan ruang kat situ. Okay, lepas tu kita boleh alih kalau cikgu nak ke tepi sikit ke. Macam tu lah. So kalau kita nak tengah-tengah, kita boleh letak tengah-tengah lah. Okay, itu bila kita pilih pinch to zoom. Okay, kemudian kalau kita tengok arah yang kedua, simbol yang kedua, arah mata angin tu. Okay, cikgu klik pada arah mata angin. Okay, so dia kata drag to position, pinch to resize. Cikgu boleh alihkan katakan tak suka dah ujung ni, saya nak letak kat bawah. Contoh kalau kita tengok berita TV1 kalau cikgu perasan bila kita tengok berita dekat TV1, dia ada macam orang yang yang macam sign language kan dekat bawah tu, macam nak terangkan gunakan bahasa isyarat, dia letak kat bawah tepi tu kan. So seolah-olahnya kita nak buat macam itulah, macam cikgu nak buat konon-konon macam berita ke apa, tak kisahlah. Lepas itu cikgu dah alih-alih ni, cikgu boleh kecilkan pinch to resize, nak kecilkan ke atau nak besarkan. It depends, selalunya kita letak sedang-sedang lah, kalau kecil sangat orang tak nampak pula kan. So agak-agak dia lebih kurang 1/3 lah daripada page kita tu. Okay, kemudian yang ketiga adalah yang ni, petak 4 segi ni. Okay, ini adalah border Okay, border. Kalau cikgu klik ada border warna putih, kalau cikgu tak nak, cikgu just borderless lah, tak ada border lah. Tapi kalau border tu orang nampak lah sikit. So ikut kepada apa yang cikgu pilih lah. Nak ada border, klik saja. Kalau tak nak, boleh off. So ini adalah picture in picture. Ini Ni dia. Picture in picture. Kalau cikgu pilih picture in picture. Okay, sekarang saya nak pergi kepada cut away. So ni saya delete dulu. Nanti dia mengganggu pula kan. Bila cikgu nak delete, cikgu klik yang dekat bawah Jangan klik yang dekat dalam, jangan klik yang dekat sini. Sini hanya paparan je, nak tunjukkan apa yang akan terhasil. Segala editing semua berlaku kat bawah ni. Jadi kalau cikgu nak delete, cikgu kena klik pada video dekat bawah tu sampai keluar kotak kuning. Lepas tu baru cikgu pilih tanda delete lah yang kat bawah tu. Okay, delete. Alright. Okay, so sekarang saya nak tunjuk kalau kita pilih cut away. Ni, cut away Okay, cut away. Okay, kita klik. Okay, what happen bila cut away? Okay, cut away ni dia macam kita nak ada gambar kat depan ni, mesin basuh ni. Tapi lepas tu kita nak selangkan dengan gambar budak ni. Kemudian katakan, okay, saya pendekkan video. Okay, bila kita nak pendekkan video, cikgu klik je pada video and then cikgu drag ke depan. Okay. So jadi video cikgu tu jadi pendek lah. Tak payah nak delete, dia boleh pendekkan je. Kecuali kalau dia punya, cikgu punya suara tu mungkin percakapan ataupun dialog tu cikgu nak cut, baru cikgu akan gunakan action yang kat bawah ni, yang ada simbol gunting. Yang tu mungkin kalau sempat saya tunjuk sikit lah Okay, so okay, ni ialah cut away Okay, cut away maksudnya macam ni. Depan cikgu nak tunjuk mesin, lepas tu tengah-tengah mesin tu cikgu nak tunjuk gambar lain, lepas tu sikit cikgu nak sambung balik dengan mesin. So kita boleh letak cut away. So dia akan mengganggu dekat tempat yang kita nak tu. Macam tu lah. Boleh kot kan cikgu? Kan faham kan cikgu apa? Okay. So macam tu lah. Okay. Jadi dia okay. Yang Julian ni ada yang tanya pasal macam mana Keynote ni kita nak export ke dalam bentuk iMovie. Okay. Nak share sekarang ke? Okay. Kita tunggu next session. Boleh share sekarang, tapi saya habiskan untuk yang ni sikit, lepas tu saya pergi tunjuk dekat Keynote. Okay, cantik. Sikit je lah, nanti mana tahu kan, nanti malam ni kawan kita nak try buat kan. So kita bagi tahu siap-siap lah. So nanti cikgu boleh try. Okay, so ini adalah cut away cikgu Okay, so this one is cut away. So sekarang kita tak nak. Bila kita tak nak, kita klik pada video tersebut, kita just delete. Okay, kemudian next adalah, kejap saya dah tunjuk cut away, saya tunjuk picture in picture, now is split screen. Okay, split screen maksudnya sebelah-sebelah lah. Okay. So bila kita letak split screen, saya pendekkan lah. Panjang ni video anak saya ni. Tengah buat green screen lah tu sebenarnya. Okay. So split screen tu macam ni. Saya suka, saya cuma ni cadangan saya lah. Tak tahu lah betul ke tidak kan. Tapi saya cadang kalau untuk split screen ni saya suka untuk subjek geografi kot. Maksudnya, okay, katakan cikgu ada peta yang cikgu nak tunjuk dekat, saya tengah cek cursor saya mana. Okay ni. Okay, katakan cikgu ada peta kat sini.
Kemudian at the same time cikgu nak explain. Cikgu kat sini cikgu punya video explaining about the peta dekat sebelah. Jadi pelajar akan okay ni peta, okay ni cikgu explain. So at the same time dia boleh dengar dan dia boleh tengok. So itu adalah split screen. Jadi yang saya nampak untuk subjek geografi lah sebab dia ada peta kan. Subjek lain pun sebenarnya boleh. Cuma tak tahu kenapa terfikir geografi kan. Okay. Dah lama kot tak belajar geografi. Okay, so ini adalah split screen. Ataupun macam Cikgu Zakiah kata tadi untuk subjek agama, mungkin sebelah ni ayat Quran, ayat Quran, lepas tu sebelah sini mungkin ustaz menerangkan apa maksud dia. Pun boleh juga. So split screen, itu maksud split screen lah. Okay. Boleh juga tidak macam contoh Kak Z tadi, macam had tadi kan. So sebelah tu kita tunjuk yang kita pegang had tadi. Jadi sebelah kanan tu kita boleh tunjuk macam mana had tu pumping dan sebagainya. So dia lebih besar lah, jadi tidak nampak lah. Tu kalau untuk bio. Jadi pelajar boleh nampak. Kalau untuk PJ mungkin cikgu tunjuk cara meregang. Jadi sebelah tu mungkin tunjukkan masa, macam mana masa tu kontrak dengan relax. Contohlah itu untuk subjek PJ. Betul. Jadi sebenarnya pelajar tu dia jadi seronok lah sebab gambar yang sebelah ni dia tengok yang mungkin daripada buku ke atau dari video yang cikgu buat ke kan. Lepas tu kat sini dia nampak cikgu dia tengah explain. So dia macam excited lah. Macam at the same time dia boleh tengok cikgu dia. Tambah-tambah PKP tak boleh pergi sekolah. Rindu kat cikgu. Last time pula budak rindu kat kita ya. Okay, so kemudian katakan tak nak, okay dah sekarang kita delete. Dan last one is okay, green ataupun blue screen tadi Cikgu Zakiah dah share macam mana kita nak buat. Sama ada kita ada dinding hijau ke dinding biru ataupun kain yang rata ataupun buat di dalam Keynote. Okay, dan akhir sekali adalah audio only. Okay, audio only ni sebenarnya macam ni cikgu video, kita record video. Okay, kita cakap apa semua. So kita ada suara, kita ada muka. Tapi bila kita decide nak masuk dalam kita punya iMovie, tiba-tiba kita rasa tak naklah muka kita macam sengit pula ke tudung ke apa ke, kita tak nak. Tapi kita malas nak record balik. Kita nak guna je suara tu. Jadi kita hanya masukkan audio only. Jadi bila audio only, dia hanya akan baca suara kita je. Yang warna biru ni cikgu warna biru ni. Jadi muka kita yang tadi kita record tu agak-agak tak nak dah. Dia tak tunjuk lah. Tapi suara kita dia akan masuk. Itu kegunaan audio only. Jadi selamatlah kadang-kadang kita rasa macam tak nak kan. So kita nak suara je, so kita boleh masuk suara. Okay, so basically 1, 2, 3, 4, 5 benda yang ada dekat dalam iMovie ni kita boleh guna dalam video kita. Tak kisahlah video apa pun yang kita nak hasilkan. Sama ada video santai ataupun video ilmiah terpulang. Tak kisah. Dan cara dia mudahlah, cepat. Sebab lagipun iMovie memang dah ada dalam iPad kita kan. So kita tak payah nak fikir nak cari apps yang lain. Cuma macam saya katalah, kalau cikgu nak buat movie yang lebih advance, mungkin kena carilah apps lain yang boleh memenuhilah apa yang video yang cikgu nak buat. Okey. Kemudian okey. Saya nak kena tunjuk yang tu Kak Z. Kak Z tunjuk pun okey dari juga. Keynote Kak Z tunjuk pun okey. Dari juga. Keynote Okay. Julia nak tunjuk ke? Tunjukkan. Tak apa, boleh Kak Z pun tak apa. No problem. Okey, sebab ni tak apa. sebab masih ada masa. Tunjukkan. Sebab ada masa, kita just share je lah. Okey, sebab ada yang tanya. Betul. Okey, bolehlah lepas ni buat teruskan. Okey, kejap saya stop sharing Okey, saya tunjuk je lah. Okey. Dah keluar tak? Dah kan? Okey. Okey, ini yang kita buat tracing. Okey, kita buat tracing dan animation dekat Keynote. Okey, semalam kita dah sentuh Keynote. Jadi saya playkan dulu. Okey. Ini sebenarnya konsep saya nak cerita tentang greenhouse effect. Okay.
Okay, alright. So, bila cikgu dah buat bahan, ni saya cakap tadi, saya share, kita buat bahan dekat Keynote. So, kita nak tukarkan dia dalam bentuk movie. Jadi, apa yang kita buat adalah tekan yang titik 3 di sini untuk export bahan kita. So, bahan kita ni kita boleh export dalam bentuk PDF, PowerPoint, movie, animated GIF dan sebagainya. Jadi, kat sini, cikgu boleh export tadi bahan kita tu dalam bentuk movie. So, di mana saya pilih slide nombor 89 je. So, slide range ni, saya akan pilih slide nombor 8 hingga slide 9. Okay. And then, saya export. Okay. So, movie tadi, dia akan tersimpan, kita savekan dekat foto kita. So, dia akan simpan dekat foto. Foto. So this one. So ini kiranya video kita lah dalam bentuk video. Konten kita dalam bentuk video. Jadi daripada sini baru kita edit menggunakan iMovie. So cikgu bolehlah masukkan suara, masukkan lagu, sound effect dan sebagainya. Okay. Ni perkongsian macam mana kita ambil bahan tu daripada Keynote. Okay. Kita export ke dalam video. Betul. Kita boleh buat siap-siap audio tu di dalam Keynote lagi. Okay. So mungkin yang tu kalau cikgu berminat, next time mungkin boleh letak dekat questionnaire kita macam mana, apa yang cikgu nak tahu lebih lanjut. Jadi kita boleh figure out lah untuk sesi perkongsian akan datang. Okay Julia, back to you. Okay, macam itulah tadi. Daripada Keynote, kita boleh transfer masuk ke dalam iMovie. Okay, kalau katakan cikgu nak import music daripada GarageBand ke ataupun mana-mana, boleh buat siap-siap juga dekat dalam Keynote. Ataupun boleh just savekan music tu dalam file, jadi edit dekat iMovie pun boleh juga. Kemudian rakaman suara, kalau cikgu nak siap-siap bercakap dalam Keynote pun boleh, ataupun nak bercakap di dalam iMovie pun boleh. Yang ada simbol mikrofon tadi yang saya tunjuk tu, so boleh. So sebenarnya dua-dua pun boleh, ikut pada kesesuaian dan cara mana yang kita nak lah. Betul. Okay. Okay. Kemudian okey lah, dah 9.20. 9.25 kan? Kita sampai 9.30. Kan, tak ada soalan. Tak ada soalan nampaknya. Kan? Okey, jadi saya rasa video sebenarnya semua cikgu memang ada banyak menghasilkan bahan-bahan. Kadang-kadang macam cikgu banyak hasilkan mungkin slide kan, slide di PowerPoint ke ataupun slide di Keynote ke. Mungkin selepas ni boleh cubalah untuk kita movie kan. Okay, so ada soalan apa tu? Ada soalan ke? Macam boleh tak ada. dari iMovie kita join dengan apps editing yang lain? Maksudnya, okay. Tapi okay, kalau macam tu, kalau daripada iMovie, kita kena save dulu video. Okay, kita save dulu video kita. Saya tak tunjuk save tadi Okay, so katakan kita nak masukkan dia ke dalam tempat lain lah. Okay, katakan kita dah siap lah kita punya movie. Okay, kemudian kita nak pergi kepada editing yang lain pun boleh juga. So kita klik button done. Okay, bila kita klik button done maksudnya kita dah save lah. Tapi bila cikgu save kat sini dia akan tulis My Movie 1 ke My Movie 2 ke. So cikgu boleh rename lah dekat sini. Just klik je pada soap tu. Tukarlah nak nama apa pun. Sabun. Tukar bahasa Melayu pula kan. Okay, so kita ambil button sharing ni. Kita akan pilih untuk save video dulu sebelum kita nak edit ke tempat lain. Okay, jadi kita klik save video. So dia akan masuk, dia akan export movie kita ni ke dalam gallery lah. Gallery. Jadi daripada gallery, kalaulah cikgu nak edit ke apps yang lain.
Contoh cikgu ada apps yang editing movie yang lagi besar ke, bolehlah kita transfer daripada foto tu lah. Okay. Ataupun macam mana apa lagi? Daripada foto, maksudnya kita kena savekan dia dalam bentuk video di dalam kita punya galeri dululah. Lepas tu baru kita boleh share lah, ataupun nak edit ke mana ke, nak bagi kat pelajar ke, macam tu. Okay, kalau kat sini boleh juga sebenarnya kalau cikgu nak hantar ke Telegram pelajar, tapi macam saya suka save dulu. Bila dia save tu dia cepat sikit lah proses nak hantar tu. Kalau dia direct macam ni memang macam lambat sikit lah. Bagi saya lah, tak tahulah kan. Tak tahulah kod lain saya ke. Okay, so basically itu je lah yang short punya sharing. Cikgu Julia, daripada saya dengan Cikgu Zakia. ada satu soalan ni. Untuk save video tu, biasanya cikgu ambil saiz berapa? Saiz macam mana? Kat sini. Alamak, kat mana lah? Saya pernah ambil saiz yang kecil tau, jadi dia pecah. Jadi saya tak tahu nak saiz apa yang sesuai. Kalau saya ambil yang tak sure tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Mana lah yang tengah-tengah. Itu kalau dari Keynote kot. Dari Keynote kan? Kalau dari iMovie. Dari Kalau Keynote, ni yang iMovie terus. Selalunya lah yang bila cikgu export, mana yang saiz yang sesuai lah yang tak pecah. Kalau export tu kita ambil yang macam tengah-tengah macam saya je pergi kat Keynote. Okay. Contoh kat sini lah. Okay, kat sini frame. Selalunya kat sini lah resolusi tu. Sama ada, okay, selalu saya ambil yang 4K lah sebab saya punya iPad boleh sampai 4K. Kalau tak 1080. Tapi saya memang tak pilih 720 tu lah. Macam tu lah. Setakat ni lah. Okay. Alright. Okay, so itu je lah kot kan Kak Zaid? Ni ada Sifu tanya kita ni. iMovie. Syukri. Ustaz Syukri. Okay, iMovie. iMovie di iPad sama ke dengan Mac dan juga di iPhone? Kalau Mac tu dia macam banyak lagi kan. Saya tak pernah buat iMovie. Saya kata iMovie di Mac pada Kak Z dia lebih complicated sebenarnya. Dia banyak lagi button. Kalau kita masukkan title pun banyak lagi. Dia lagi complicated lah. So kalau beginners better guna iPad lah kot. Buat saya selalu saya guna dekat iPad ataupun dekat phone je. Dekat MacBook memang saya selalu tak mengagar-agar lah cari. Tak familiar sangat. Tu yang baru ni yang Kak Z buat video dengan student tu. Kan dia guna dia guna untuk reverse mode. Reverse mode kan dia buat jimat tenaga. So yang salah lepas tu dia yang sepatutnya macam mana. So kami buat yang negatif and then reverse baru buat yang positif. Jadi features tu hanya ada di MacBook. Dekat iPad tak ada. Ya, betul. Sebab saya memang tak edit video. Betul. Puan Nuria pun cakap, okay, dekat iPad dia lebih limited lah. Tapi kalau nak lebih detail sebenarnya di MacBook. Tapi itulah bagi beginners, rasanya iPad dah memadai lah. Kan? Kalau actually Keynote pun, kalau Keynote dekat iPad pun saya rasa ada banyak lagi yang kita boleh buat lah sebenarnya. Tapi sebab dah selalu guna iPad, so macam saya tak guna sangat lah benda tu di MacBook. Macam tu lah cerita dia. Sesekali kena cuba juga tu Julia. Itulah. Okay, terima kasih pada soalan tu. Saya kena praktis terus dekat MacBook. Okay, so nampaknya saya rasa dah 9.32.
Okay. Cuma sikit je kat sini saya nak sharekan. Okay, kat sini ada 3 channel YouTube yang mungkin cikgu-cikgu kalau rasa nak tengok lah. Sebenarnya tak adalah hasilnya kebabom sangat pun. Tapi kalaulah kod-kod cikgu nak cari idea ke ataupun nak tengok macam mana, so kat situ ada first QR code tu adalah YouTube saya. Kemudian yang tengah-tengah tu adalah YouTube cikgu Zakia. Dan yang ketiga tu adalah Cube Mara Smart TV. Mara Smart TV iaitu MRSM Taiping. Kami memang ada studio untuk record dan sebagainya. Kalau cikgu nak tengok green screen yang memang betul-betul, saya rasa memang cantik lah buat, memang cantik lah. Cikgu, saya rasa cikgu pergilah tengok kat Mara Smart TV tu yang MRSM Taiping, di mana team Mara Smart TV tu memang dia ada satu team yang salah satunya Sifu lah, Syukri kan. So memang team tu lah yang memang buat green screen yang memang bukan macam saya tunjuk tadi lah kan, dah tentulah. So cikgu boleh pergi ke channel YouTube ni lah, kami bertiga ni. Okay, jika sudilah. Okay, kemudian seterusnya saya suka nak sharekan juga kita punya Apple Teacher Learning Center untuk cikgu-cikgu yang berminat ataupun dah pun dapat Apple Teacher tapi mungkin saja nak pergi tengok lagi apa yang mereka share yang terbaru, boleh pergilah ke Apple Teacher Learning Center. Okey, untuk hari ni malam ketiga. So besok adalah sesi kita yang akhir untuk yang pertama ni untuk 1.0 sembang santai 1.0. Tak tahulah, insyaAllah kalau kod-kod ada 2.0 pula tu saya tak tahulah kan. Okay, so esok kita akan sembang-sembang pula dengan Ustaz Syukri Sulaiman. Okay, beliau adalah Apple Distinguished Educator iaitu ADE, dan juga beliau juga adalah Apple Professional Learning Specialist. So besok kita akan dengar sharing daripada beliau dengan apps Clips. Apps Clips pun memang dah ada di dalam MacBook. Okay, so mungkin guna Webex juga ya Kak Z? Ya, insyaAllah. Okay. InsyaAllah kita akan guna Webex jugalah. Sebab Teams ni dia tak mahu keluar suara. Betul, kita dah testing. Jadi besok insyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Syukri. Jadi cikgu-cikgu bolehlah cuba tengok klip tu macam mana. Mungkin besok kita boleh tanya pula macam mana Ustaz Syukri nak share apa bahan beliau lah. Okay, beliau memang ada banyak benda. So better kita sedut ilmu banyak-banyak Okay, so kat sini adalah pautan borang maklum balas. Saya harap cikgu-cikgu semua bolehlah scan untuk ni lah maklum balas. Kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apalah yang cikgu punya cadangan nak bagi kepada kami, bolehlah tulis kat situ. Betul cikgu. Mohon isi supaya kita pun tahu feedback apa yang cikgu perlu tahu, sebab kita pun tak tahu sesi perkongsian banyak. Jadi kalau boleh kita nak feedback lah daripada rakan-rakan guru, apa yang sebenarnya kami nak kongsikan. Mungkin kalau jadi sembang santai 2.0 kan. Itulah mungkin kalau 2.0 tu mungkin kita boleh ajak cikgu pula yang jadi presenter kan, sebab mana tahu kan cikgu pun mungkin dah hasilkan bahan. Okey, so daripada saya, Cikgu Julia, dan daripada Cikgu Zakia juga, kami mohon maaf lah jika ada sebarang kekurangan. Semua tu adalah kelemahan kami sendirilah. Yang sempurna hanyalah Allah. Dan sama-samalah kita doa supaya wabak COVID-19 ni terhapuslah daripada muka bumi ni, hilang dan juga sahabat-sahabat di Palestin diselamatkan. Okey, dengan itu saya habiskanlah ya Kak Zai. Okey. Tutuplah ya majlis kita dengan suratul As. Okey, terima kasih semua sahabat. InsyaAllah besok kita jumpa lagi ya. Okey. Bye.
So esok Azad guna link Webex lah kan, baru boleh dengar suara kan? Zila ada kan dalam ni? Tak. Zila tadi ada kan? Tadi dia Ah. masuk. Ada. So nanti akak create baru, nanti akak share ya. Okey. Zila. Dalam poster still Teams ke dah tukar Webex? Teams. Teams. Tu yang orang duk tanya Better nak tukar akak lah. tu Teams tu kan? Okay. So kita orang baru figure out tadi, Syukri. Sekejap. Petang tadi. Macam mana? Boleh tak keluar pula? Ada yang Slack ke macam mana? Agak pakai apa? Tips boleh keluar ke? Petang. Suara. Boleh ke? both. Suara Kita dan buat tadi video. tak boleh. Kita buat tadi tak boleh ke sebab kita tak tahu, Julia? Okay. Ada ni kot. Ada ni kot. Ada miss mana-mana kot. Tak apa, no problem. Sebab saya tengok, sebab ada orang tanya saya tadi. Dia kata, Syuk tak ada yang team ni. Cakap, alamak, sebab dia tengok based on poster tu, saya tanya Zila tadi tu. Alamak, macam mana jawab. Lepas tu cakap, tu Webex. Macam ni, Syuk, nak testing tak? Yeah. Cuba buat testing. Jadi kita orang masuk. Sebab tadi kita orang tak berjaya. Kalau misalnya testing Saya dah okey, ya ke? Kalau Yang testing kereta ni. kalau testing okey, so tak payahlah create yang Webex tu. Sebab tadi petang masa akak test dengan Kak Zack, memang video Kak Zack pun tak dengar suara, Tak keluar. video akak pun tak dengar suara. Tapi tak apalah sebab kita pun dah beritahu, akak dah mention tadi kat Webex. So kita run je lah guna Webex. Webex Nanti Kang nanti Kang kita punya pendengar Kang lari-lari pula kan. Dia ni kejap team kejap Webex kan. Tapi kalau boleh blast awal lah kot. Sebab tadi kita orang pun dah blast berlewat petang kan. Jadi pun tak tahu. Betul. Nanti akak share awal lah dengan Zila Okay, so all the best tomorrow. Okay, See you. thank you. Okay, thank you semua. Bye. Assalamualaikum. Tahniah Kak Zack, Kak Julia. Assalamualaikum. Terima kasih Syuk. Okay, bye. Okay, sama.